Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farisha Akila binti Khairul-Nizam, nombor kad Maestri 10 DLS 21F2006. Di sini saya dan 3 rakan saya ingin membentangkan tajuk MPU 21032, Penghayatan Etika dan Peradaban yang dikendalikan oleh Tuan Muhammad Suhaimi bin Ismail. Kami ingin mengupaskan tentang kegagalan urus takbir menyebabkan ketirisan integriti dalam kalangan masyarakat Malaysia. Berikut adalah 4 ahli kumpulan saya termasuk saya. Berikut pula adalah isi kandungan yang akan kami kupaskan. Urus takbir merangkumi aspek-aspek seperti tata cara ketua eksekutif, ketua jabatan dan para pegawai di semua peringkat pengurusan melaksanakan tanggungjawab secara telus dan berhemah dari segi pengambilan dan penyampaian hasil, struktur termasuk budaya kerja, dasar strategi serta tata cara mereka berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan dan proses di mana agensi awam diurus, diarah, dikawal dan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan objektif yang telah dipersetujui. Seterusnya tentang isu semasa, dari apa yang dapat kita lihat di negara kita, rasuah adalah isu yang menjadi di kalangan penjawat awam. Mereka menerima rasuah pada Jun 2020, di mana seorang penjawat awam disyaki menerima rasuah kira-kira 13,000 daripada seseorang individu. 2 tahun lalu, suspek dipercayai melakukan perbuatan tersebut sebagai balasan untuk tidak meneruskan siasatan dan melepaskan individu tersebut yang ditahan atas satu kesalahan jenayah. Selain daripada itu, seorang daripada 9 individu yang ditahan bagi membantu siasatan isu rasuah berhubung projek di Pertengahan Cari Gali Sendirian Berhad. Rasuah yang melibatkan projek GLC bernilai lebih 2.3 bilion dan dengan itu suspek utama telah mengawal keuntungan sebanyak 50%. Terdapat 4 punca, antaranya ialah akibat arus modernisasi, pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Sebagai contoh, perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba untuk mendapatkan tender. Kedua ialah kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan, tiada pemantauan, lembat menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan khususnya rasuah. Selain itu, faktor sosial dan budaya turut menyumbangkan berlakunya isu rasuah ini. Masyarakat majmuk di Malaysia ini mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda sempena menyambut hari-hari kebesaran dan sebagainya. Birokrasi juga dikatakan sebagai suatu peluang wujudnya masalah rasuah di dalam sektor awam. Seringkali kerana birokratik dianggap perkara yang melambatkan suatu perkara dalam urusan-pengurusan awam. Keadaan ini menjadi kritikal apabila mulai birokratik, kehendak-kehendak seorang sering terbatas ataupun lambat. Oleh itu, keadaan ini telah mewujudkan peluang rasuah bagi memastikan kehendak seseorang dalam khidmat awam menjadi lebih cepat. Nama saya Nur Syahidah binti Muhammad Zali, nombor matrik 10 DLS 21F2043. Seterusnya, saya akan huraikan 4 impak kegagalan urus takbir menyebabkan ketirisan integriti dalam masyarakat Malaysia. Yang pertama, peningkatan aduan awam juga impak kelemahan dalam takbir urus. Kelemahan takbir urus akan membangkitkan ketidakpuasaan hati orang ramai. Kepakaran yang terdapat di negara juga imigresen kedua negara. Selain itu, negara juga mengalami kemerosotan sambutan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Oleh itu, kerajaan perlu memberikan tumpuan kepada aduan dahulu kerana aduan awam boleh menjejaskan keutamaan kerajaan. Impak seterusnya ialah imej penjawat awam dan negara terjejas. Gambaran yang negatif terhadap penjawat boleh menjejaskan imej penjawat dan maruah negara. Etika penjawat awam juga merosot. Ini turut menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat dan negara asing terhadap penjawat awam. Maka, pelaburan negara asing tidak dapat melabur di negara tersebut. Impak seterusnya ialah imej penjawat awam dan negara terjejas. Gambaran yang negatif terhadap penjawat boleh menjejaskan imej penjawat dan maruah negara. Etika penjawat awam juga merosot. Ini turut menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat dan negara asing terhadap penjawat awam. Maka, pelaburan negara asing tidak dapat melabur di negara tersebut. Ekonomi negara juga jatuh.
Indeks prestasi rasuah merupakan bukti kemerosotan, integriti dan etika penjawat awam. Peningkatan aduan awam juga impak kelemahan dalam tadbir urus. Kelemahan tadbir urus akan membangkitkan ketidakpuasaan hati orang ramai. Kepakaran yang terdapat di negara juga imigresen keluar negara. Selain itu, negara juga mengalami kemerosotan sambutan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Oleh itu, kerajaan perlu memberi tumpuan terhadap aduan dahulu kerana aduan awam boleh menjejaskan tugas utama kerajaan. Yang keempat, impak terhadap negara akibat kelemahan dalam tadbir urus ialah pertambahan tempoh penyiapan kerja. Hal ini menyebabkan kelemahan tadbir urus menyebabkan kerja atau projek yang dijalankan tidak dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Ini turut menyebabkan kehilangan kesabaran dan kepercayaan masyarakat. Maka kerajaan akan cuba mengatasi masalah tersebut dengan memberi tekanan kepada organisasi dan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza binti Wahid Safad untuk membual orang awam wakil penduduk dari Taiping iaitu Cik Alisa. Ya, saya nama Alisa. Apa soalannya? Jadi dengan apa yang telah berlaku sekarang ini iaitu antara isu hangat yang diperkatakan ialah mengapakah begitu ramai sekali golongan masyarakat yang terjebak dengan rasuah dan apakah nilai amanah dan integriti dalam diri masing-masing semakin terhakis. Bagi menjawab persoalan ini adalah sangat kritikal bagi kejayaan urus tadbir sesebuah negara. Utamanya bagi mengekalkan kestabilan dan pertumbuhan sosioekonomi dan juga dalam mempromosikan daya saing negara di pasaran global. Kebanyakan negara membangun gagal mencapai matlamat mereka disebabkan oleh urus tadbir yang sangat lemah. Ini mengakibatkan kadar rasuah masih berada pada tahap yang sangat tinggi dan hampir semua sumber daya negara dimusnahkan oleh kelompok kecil rakyatnya. Sebagai kesannya, negara ini selalunya mempunyai kadar cukai yang tinggi untuk menampung ketirisian atau kelemahan pentadbirannya, manakala sebahagian besar pada penduduknya atau masyarakat pula berada dalam tahap kemiskinan yang amat ketara. Konsep amanah dan integriti sangat ditekankan sebagai acuan hidup masyarakat dan negara yang jelaslah terpakai dalam mengikuti sesiapa saja dengan apa-apa pun anutan dan fahaman. Jadi Cik Alisa, saya akan bertanya soalan seterusnya ialah bagaimanakah kita sebagai masyarakat perlu menerapkan integriti dalam diri? Terima kasih pada soalannya. Antaranya ialah memupuk amalan nilai-nilai murni dan saling menghormati sesama komuniti dan seterusnya memupuk sikap positif dalam diri masing-masing. Okey, sekian. Ya, terima kasih Cik Alisa atas respon jawapan yang amat baik. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya akan menemubual Puan Syamsiah untuk menjawab persoalan apakah yang anda harapkan untuk kemajuan sistem urus tadbir ini semakin maju. Waalaikumsalam. Saya ni Puan Syamsiah dengan nak menjawab soalan yang dikemukakan dengan penerapan nilai-nilai murni dalam sistem urus tadbir dari penyampaian awam. Hal demikian kerana dapat menghasilkan budaya kerja cemerlang bagi sebuah organisasi. Malahan dapat mengelakkan berlakunya perkara negatif yang berlaku dalam negara ini. Okay, terima kasih. Sedikit sebanyak dapat membantu kami untuk membuat sedikit kajian bagi projek etika. Soalan yang kedua ialah pada pandangan anda apakah yang membuatkan negara Malaysia ini berlakunya kegagalan dari segi urus tadbir? Pada pandangan saya ya, pentadbiran sistematik yang tidak betul dan isu rasuah sangat diperkatakan di kalangan penjawat awam. Diharap dengan ini dapat melahirkan modal insan yang berkualiti dan berintegriti ya. Secara keseluruhannya, isu rasuah ini merupakan wabak sosial yang semestilah dibanteras hingga ke akar umbi.
Semua pihak, tidak kira pangkat atau harta, seharusnya menggandeng tenaga dan berganding usaha untuk mengatasi isu rasuah di kalangan masyarakat. Jika setiap individu memainkan peranan dengan mengelakkan diri daripada mengambil rasuah, pastilah masalah ini dapat ditangani kerana bab kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Lantas negara kita dapat terus maju dan muncul sebagai negara kelas pertama di pentas dunia. Sekian daripada ahli kumpulan kami. Terima kasih.